Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Guru pengkursus dan pembimbing ibadat haji perlu memastikan bakal jemaah haji benar-benar memahami ilmu manasik haji agar mereka dapat melaksanakannya dengan sempurna. Kepakaran kitar semula sisa organik sebuah syarikat tempatan mampu mencapai alam sekitar lestari. Keunikan istiadat perkahwinan diraja melambangkan keutuhan adat resam perkahwinan diraja Brunei. Walaupun majlis-majlis beristiadat sempena istiadat perkahwinan diraja telah sempurna dilaksanakan, namun rakyat dan penduduk di Bumi Darussalam ini wajar merafakkan kesyukuran kerana negara masih mampu mempertahankan adat tradisi itu untuk ristaan zaman berzaman. Malam ini, berita perdana mengimbas kembali detik-detik bersejarah dan penuh bermakna sepanjang istiadat perkahwinan diraja berlangsung, iaitu dari Majlis Istiadat Bersuruh diraja sehingga Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga.
Istiadat perkahwinan diraja yang telah sempurna dilaksanakan trending di media sosial dengan jutaan tontonan selain menjadi tumpuan media antarabangsa. Dalam hantaran ke media sosial, para pengguna menyembahkan ucapan tahniah dan merafakkan syukur sempena istiadat perkahwinan diraja. Media sosial juga dibanjiri dengan klip-klip yang memaparkan detik bersejarah sepanjang istiadat berlangsung. Dengan bismillah adat majlis dimulai, memohon keberkatan dari Yang Esa. Pasangan sehati terlihat sempurna, dirgahayu kasih pengantin diraja. Majlis Muzakarah Pengkursus Ibadat Haji dan Umrah dapat memantapkan lagi ilmu-ilmu manasik haji. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sebagai penyampai dan penyalur ilmu serta maklumat tentang manasik haji, guru-guru pengkursus dan pembimbing ibadat haji dan umrah perlu memastikan bakal jemaah haji betul-betul mengetahui dan memahami ilmu manasik haji sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan teratur dan sempurna. Guru-guru pengkursus dan pembimbing juga antara lain berperanan menekankan penghayatan semasa berada di bumi Arafah dan Mina. Perkara itu antara yang disentuh pada Majlis Penyampaian Sijil dan Resolusi Muzakarah Pengkursus Ibadat Haji dan Umrah tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, juga menyarankan kepada guru-guru pengkursus dan pembimbing bahawa pekerjaan ibadat haji itu memerlukan pengorbanan, ketahanan mental dan fizikal serta rohani dan sabar. Majlis diteruskan dengan pembentangan kertas kerja perdana bertajuk Haji Mendidik Jiwa Meraih Syurga. Ini diikuti dengan penyampaian sijil kepada para peserta muzakarah. Menyelaras hukum hakam berkaitan haji, umrah dan ziarah dibincangkan pada Muzakarah Pengkursus Ibadat Haji dan Umrah tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah. Lebih 100 peserta menghadiri muzakarah terdiri daripada tenaga pengkursus ibadat haji dan umrah, penyelia kursus yang dilantik, guru sekolah agama dan menengah, pembimbing saudara baharu, pegawai masjid serta pembimbing haji dan umrah daripada syarikat-syarikat pengendali pakej haji dan umrah. Untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid. Lebih RM26,000 disumbangkan kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Majlis sumbangan daripada 6 buah agensi diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Sumbangan-sumbangan tersebut diterima oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah pembangunan masyarakat. Rabitan Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam menyumbangkan RM11,000 sumbangan berkenaan hasil kutipan daripada ahli-ahli persatuan berkenaan. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB menyumbangkan RM4,000 hasil kutipan daripada ahli persekutuan dan pelajar sekolah PGGMB.
Dynamic Cafe menyumbangkan lebih RM2,000. Sumbangan juga hasil kutipan jualan hidangan utama kafe berkenaan sejak pada 24 November lalu. JHK Studio turut menyumbangkan lebih RM2,000. Sumbangan hasil daripada aktiviti amal riadah Indo Cycling dan sumbangan daripada peti tabung yang ditempatkan di premis berkenaan. Persatuan Masyarakat Indonesia di negara Brunei Darussalam Permai juga menyumbangkan lebih RM5,000 hasil kutipan daripada ahli persatuan berkenaan. Turut menyumbangkan Arno Zoe Wonderland yang mengumpulkan lebih RM1,000. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1445 Hijrah selama 6 hari bermula hari ini. Musabakah diadakan di Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Bandar Seri Begawan. Hari ini, musabakah melibatkan peserta-peserta bagi kategori A iaitu menghafaz juz 30 beserta pemahamannya. Mereka terdiri daripada 37 lelaki dan 25 perempuan berumur 13 tahun ke bawah. Pengurusan sisa makanan secara bersistematik antara alternatif yang giat dilaksanakan ke arah memastikan alam sekitar yang lestari dan sihat. Justru sebuah syarikat tempatan telah melaksanakan tanggungjawab kepada alam sekitar dengan mengitar semula sisa organik domestik. Laporan lanjutnya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Dengan kepakaran dalam kitar semula sisa organik, Biofuel Solutions memfokuskan kepada pengurusan sisa makanan menjadi baja berkualiti tinggi. Idea itu timbul selepas menyedari 30% sisa makanan domestik dibuang ke tapak pembuangan sisa. Jika keadaan itu berterusan, Biofuel Solutions melihat tapak pembuangan sisa mungkin mencapai kapasiti maksimum dalam beberapa tahun akan datang. Therefore, we need to actually find new areas to create new landfills, which is why the company is going towards converting all these food waste into fertilizer. At the end, they become a valuable product that can help our farmers improve their farm productivity. And we hope biofuel can be a vehicle that other people can support and bring over food waste and to convert it into fertilizer. Memandangkan sisa makanan antara sisa paling banyak dibuang di tapak pelupusan, Biofuel berharap dapat menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi dan pembangunan industri kitar semula. Apa yang lebih penting, ia juga akan dapat memastikan alam sekitar yang mampan bagi generasi masa ini dan akan datang. Muhammad Daud Haji Tuah melaporkan untuk Berita RTB. Pelbagai aktiviti dan program diatur sepanjang Hari Terbuka Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD. Jualan buku, makanan dan produk dari peniaga-peniaga tempatan serta pameran buku-buku UBD antara pengisian Hari Terbuka. Hari Terbuka memberi peluang kepada para pelajar dan orang ramai untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai kursus-kursus di UBD. Pengisian acara juga termasuk forum maqasid syariah dalam perkhidmatan awam dan aktiviti Pick and Own. Hari Terbuka diadakan sehingga esok pukul 4.30 petang. Buku Pick and Own ini adalah sumbangan-sumbangan peribadi. We encourage the students to memilih lah, and then bahan-bahan yang terdapat di sini ni adalah bahan-bahan yang sudah indah kena jual lagi, macam rare to get lah. Permohonan skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP bagi sesi akademik 2024-2025 mula dibuka esok. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa dalam siaran medianya memaklumkan permohonan SBPP akan bermula esok pukul 8.30 pagi dan akan ditutup pada Khamis 29 Februari 2024 pukul 4 petang. Pemohon yang berminat dikehendaki untuk memohon sekurang-kurangnya satu program yang ditawarkan di Institusi Pengajian Tinggi Awam dalam negeri melalui Sistem Higher Education Centralised Admission System HECAS.
Borang permohonan beserta terma dan syarat SBPP boleh didapati melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa di talian 2380 019 atau email sbpp@moi.gov.bn atau scholarship@moi.gov.bn. Sementara itu, pengambilan HIKAS 2024 pusingan pertama secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei, Politeknik Brunei dan permohonan biasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah kendalian Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan bagi tahun akademik 2024-2025 akan dibuka bermula esok 18 Januari 2024. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi memaklumkan permohonan dibuka bermula pukul 9 pagi dan akan ditutup pada hari Khamis 29 Februari 2024 pukul 3 petang. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah pertama, Diploma Tertinggi Kebangsaan dan Diploma Level 5. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn atau laman sesawang HIKAS di hikas.moi.gov.bn atau melalui email di ask.hikas@moi.gov.bn atau melalui talian 2381992 atau 2384149 semasa waktu penjabat. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikenakan denda atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Yuki bin Erdi, 21 tahun, didapati bersalah kerana memiliki 6 paket dan 14 batang rokok pelbagai jenis tanpa permit dan kebenaran yang sah. Tangkapan dibuat di kawasan Kampung Pak Nunuk Tutong. Tertuduh mengaku bersalah dan didenda RM5,000 atau 5 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Semua barang yang terlibat dihukum rampas untuk dimusnahkan.